elektronik apa pula kerja dia? Orang elektronik kerja dia ialah dia kontrol. Kataan dia ialah kontrol. Dia kontrol motor tu pula. Macam mana dia nak bagi motor tu laju, perlahan. Macam mana nak bagi motor tu boleh wheelie, bikang kan. Jadi orang elektronik kerja dia mengontrol. Apa orang perempuan yang duduk dalam bidang elektronik ni lagi dahsyat lah. 2 kali queen control lah. Jadi kerja orang elektronik dia mengontrol. Bila dia kontrol tu sebab awak duduk dalam bidang elektronik ni, voltage yang awak akan berdepan kecil-kecil je. Voltage yang awak akan main, yang akan awak pakai dalam bidang awak ni voltage yang kecil-kecil. 5 volt, 3.3 volt. Pakai kena handset banyak tu. Lepas tu 12 volt paling tinggi. Paling tinggi mungkin 24 volt. So voltan yang kecil-kecil ni tak ada membunuh awak langsung Takat awak usik-usik pakai jari tak ada apa-apa pun. Voltage ni kecil. Banding dengan orang electrical yang main voltage tinggi-tinggi. Voltage yang kilowatt, megawatt. Usik je, terus meletup, jadi abu. Meninggal terus kat situ. Awak pula voltage kecil-kecil je. Takat belajar dekat MJII ni, 5 volt, 3.3 volt. Alah, senang sangat Senang sangat. Jadi kerja elektronik ialah mengontrol. Apa yang dikatakan kontrol? Apa yang dikatakan kontrol? Kontrol ni, cuba awak tengok diri awak sendiri. Apa yang awak? Kita tanya soalan. Dekat seorang-seorang ni kan macam hantu pula saya kan. Kita tanya seorang. Wafi Yudin. Ada tak? Ahmad Wafi, mana awak? Tak ada. Lain putus ke apa? Tak ada. Afif Faris. Mana awak? Tolong jawab. Apa soalan dia? Sila jawab. Apa yang mengontrol diri awak? Apa yang mengontrol diri saya? Saya tak tahu nak cakap macam mana. Dahsyat. Okey, yang mengontrol kita manusia ni, ialah otak. Betul? Betul tak? Betul. Jadi dunia elektronik sebenarnya ialah untuk membuat otak. Nama dia otak artificial, otak tiruan. Faham tak? Itulah gunanya dunia elektronik. Otak tu nanti akan mengawal yang saya sebut motor lah, benda-benda yang electrical dah buat. Electrical pula mengawal benda-benda yang mechanical dah buat. Bantu-membantu namanya. Jadi dalam dunia elektronik ni nanti, dia nak buat otak. Otak tu nanti akan diprogramkan. So, programmer tu nanti ialah orang dalam dunia computer science. Semua benda ni, semua bidang-bidang ni berkait. Antara satu sama lain. Okey, saya bagi contoh kat sini. Macam mana dikatakan otak? Okey, kejap. Kerja otak yang antara kerja otak yang paling utama apa dia? Apa dia kerja otak?
Saya tanya dekat, oh ni, senpai-senpai suka sebut nama Achmat ni. Sebab ada seorang lagi senpai, nama dia Achmat juga, semester 4. So Achmat Haikal ni jadi Achmat Junior. So Achmat, Ya, Ustaz. apa kerja otak? Dia macam kasih arahan pada badan. Kasih arahan pada badan. Wah, okey. Satu lagi nak tolong kat sini, saya cari seorang lagi. Fatin. Fatin Lita dia paling cantik sekali lah. Tapi yang paling cepat siap Dina. Fatin Lita dia paling cantik sekali sebenarnya. Sebenarnya memang kena buat macam Lita yang dia buat tu. Saya ada share kan dekat dalam WhatsApp. Saya punya Lita pun sebenarnya ada kesilapan. Okey Fatin. Apa lagi kerja otak? Ya, saya. Apa lagi kerja otak? Bagi signal. Bagi signal Okey, kerja otak. Antara kerja otak yang paling utama ialah membuat keputusan. Betul tak? Pagi ni nak masuk kelas tak nak masuk kelas? Nak tidur ke nak masuk kelas? Lama kan cuti. Macam tu kan. Otak tu kena berfikir dan membuat keputusan. Jadi dunia elektronik nak membuat otak artificial, nak membuat otak tiruan yang boleh membuat keputusan. Jadi bila nak buat keputusan, ada 3 je litar asas. 3 je litar asas yang awak baru belajar dalam digital ni. Iaitu litar not, inverter. Iaitu litar or, gate atau, bahasa Melayu dia. Dan lagi satu yang ketiga, gate and. Gate done. Gate done. Jadi 3 litar ni dah boleh guna untuk membuat keputusan. Tak payah pakai otak dah. Pakai 3 benda ni je dah boleh buat keputusan. Percaya tak? Saya tanya seorang. Tanya saya soalan senang tu, percaya ke tak? Apa nama? Naufal. Naufal. Ya, Cik. Awak percaya ke tak? Ya. Saya nipu ni. Okey, mari saya tunjuk kat awak contoh membuat keputusan. Contoh nak kena buat keputusan. Okey. Tu gambar apa tu? Rumah. Gambar rumah. Macam mana kat Malaysia ni lah, kat Malaysia ni macam mana rumah tu nak runtuh sekalipun. Macam mana rumah tu kena zaman dulu ke, orang tak kaya mana ke dalam rumah tu. Dekat atas tu tetap ada astro. Mesti ada. Rumah saya tak ada. Curi astro rumah sebelah. Tarik wayar pada rumah sebelah, panjat dia punya atap, sambung wayar tu. Okey, ini rumah. Ini rumah. Katakan awak tuan punya rumah. Masalah rumah biasanya ialah ada makhluk ni. Adanya makhluk bernama penyamun. Jadi kerja penyamun masuk dalam rumah, merompak. Penyamun dengan perompak apa beza Apa beza salah lantak dia. Jadi kerja penyamun perompak, dia akan pecah masuk. Dia akan masuk ke tingkap, dia akan masuk ke pintu. Mana yang lagi pandai dia akan masuk ke bumbung. Kita cerita pintu dengan apa ni je lah, pintu dengan tingkap. Jadi kalau awak tuan punya rumah, ini benda-benda yang awak nak kena hindari, awak nak kena prevent, awak nak kena avoid, awak nak kena prevent daripada terjadi kat rumah awak. Awak kena halang dia daripada terjadi kat rumah awak.
Cuma biasanya perangai manusia ni bila dah kena baru dia bertindak. Selagi dia tak kena, dia biarkan je. Dia kata relax tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Bila rumah dia dah kena pecah masuk, barulah dia hilang kabut, apa nak buat. Okay, biasa kan macam tu. Jadinya, untuk menyelamatkan rumah awak, untuk menghalang rumah awak daripada kena pecah masuk, awak pun perlulah berjumpa orang-orang yang tahu pasal ilmu menyelamatkan rumah. So ada tiga, mungkin ada tiga option, ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan awak nak jumpa siapa. Katakan awak jumpa, orang yang pertama awak jumpa ialah Tok Bomo. Apa Bomo panggil Tok saya yang panggil kot. Okay lah, kita panggil Juru Bomo lah, Juru Bomo. Kalau awak jumpa Bomo, Bomo akan cakap apa? Dia akan cakap, kita pagar rumah ni. Bomo akan cakap, dia suruh pagar rumah tu. Jadi dia pun suruhlah pasang pagar, bukan pasang pagar yang nampak tu. Dia suruh pasang pagar meletak jin. Dia suruh letak jin jaga rumah. Itu kalau Bomo lah. Jadi awak tak nampak jin tu ada kat situ. Bayar kena bayar juga. Minta pengeras kan. Itu kerja Bomo lah. Jadi kalau awak menyelesaikan cara tu dengan menggunakan teknik Bomo, Bomo akan pakai jin penyelesaiannya. Itu satu pilihan. Pilihan yang kedua, awak jumpa pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Pihak berkuasa yang pertama, mungkin polis. Mungkin polis. Polis kata, okey, nanti kami buat rondaan. 3 hari sekali kami tengok. Yelah, polis nak jaga kawasan tu besar. Takkan dia nak tengok rumah awak setiap 2 minit. Asal lah rumah awak dia nak tengok setiap 2 minit dia nak check. Tak ada masa dia. Jadi dia kata 3 hari sekali kami datang check. Ataupun dia cakap sehari sekali lah. Paling baik pun dia boleh cakap sehari sekali kami datang check. Itu kalau awak nak lah. Tapi kalau masa dia tengah tak ada tu, penyampak tu datang, tak jadi juga kan. Kena rompak juga rumah awak. Jadi awak jumpa dengan satu lagi. Mungkin syarikat security guard. Awak jumpa dengan syarikat security guard. Syarikat tu kata, okey, kita letak seorang jaga kat situ. Awak pun dengan rumah awak yang ada Astro tadi tu, letaklah seorang jaga kat depan rumah. 24 jam menjaga rumah awak. Jadi awak kena bayar kos sebulan 900 paling kurang dekat dia. RM900 kena bayar dekat dia sebulan. Semata-mata nak menghalang rumah awak daripada kena rompak. Itu pilihan lagi satu pilihan kedua. Menggunakan law enforcement. Menggunakan apa ni, penguat perasaan. Sama ada pakai polis ataupun security guard. Nak jaga rumah awak. Tapi kalau awak memilih cara yang ketiga, tada! Kecil pula gambar tu. Awak berjumpa dengan Bomo engineer. Awak jumpa dengan engineer Bomo. Jadi bila engineer akan menggunakan teknologi. Macam mana nak membantu menjaga rumah awak. Kerja engineer ialah dia akan fikir siapa yang akan menggantikan jin. Siapa akan menggantikan jin. Siapa akan menggantikan polis. Siapa akan menggantikan security guard tu, park guard. Dia akan fikirkan benda lain. Benda yang kita sebut robot. Robot ni bukan yang ada kaki, kepala, tangan. Itu robot Apa saja benda yang boleh melakukan kerja dia sendiri selepas kita programkan, itu robot dah tu. Jadi kerja engineer dia cari apa teknologi yang dia boleh gunakan untuk membantu menggantikan jin, polis dan security guard tadi. Okay. So ada 3 pilihan, mana satu awak nak ambil? Kalau awak pakai Bomo tu tadi mungkin bayar sekali je. Sekali bayar mungkin dia minta 2,000, 3,000 Bomo tu minta.
Tapi dia letak jin tu, bertahun-tahun jin tu ada kat situ. Dah rumah awak jadi rumah berhantu. Boleh letak kat pantai. Kalau awak menggunakan option yang kedua, letak security guard, awak kena bayar sebulan 900. Kalau dah setahun, 20,000 nak kena bayar dekat dia. Kemudian kalau awak menggunakan engineer teknologi, apa teknologi yang paling murah yang boleh membantu awak. Faham? Jadi kalau orang teknologi, dia akan mula menyurvey apakah teknologi yang dia nak pakai. Katakan dia pakai teknologi elektronik. Bila dia pakai teknologi elektronik, satu dia kena cari sensor. Apa sensor nak pasang dekat pintu, apa sensor nak pasang dekat tingkap. Kenapa dia pasang kat pintu dengan tingkap? Sebab penyamun biasanya masuk ikut situ. Jarang penyamun masuk ikut di jalan lain ni. Jarang penyamun masuk ikut mana ada benda lain ni? Tingkap dengan pintu je. Okey. Depan. Apa dia? Tengok lah. Okey. Jadi kerja engineer akan mencari apa sensor yang nak dipakai. Contoh yang saya jumpa kat sini, ni sensor yang paling belah kiri sekali ni. Sensor ni biasa orang pasang dekat pintu, pasang dekat tingkap. Jadi kalau dia rapat macam ni, menunjukkan pintu tu atau tingkap tu sedang tertutup rapat. Kalau dia terjarak je, dia tahu, sensor tu tahu tingkap tu dah terbuka ataupun lupa tutup ataupun ada orang tengah kopek dia. Faham? Jadi engineer teknologi, kalau dia pakai teknologi elektronik, dia akan cari sensor. Sensor untuk pintu tingkap tu ada macam-macam. Ini salah satu lah yang saya bagi ni. Ini salah satu sensor yang paling biasa. Jadi kalau pintu tu terbuka je, dua-dua benda putih ni terjarak je, dia bagi tahu. Ada benda masuk. Sebut benda lah dulu Okey. Kemudian dia akan bagi tahu kalau dia dah terbuka, macam mana nak bagi tahu pada tuan dia? Benda paling simple masa itulah kita sebut output. Jadi kita nak bagi dia terkejut, tuan rumah pun sedar ada orang cuba nak masuk, kita bagi satu output. Ini saya sebut loud horn, alarm speaker. Bila je pintu tu terbuka, speaker ni bunyi ngoing. Dia berbunyi. Jadi tuan rumah pun terkejut. Jiran-jiran pun tengah tidur lah, kacau je penyamun ni. Jadi semua orang tahu. Itu nama dia menggunakan teknologi. Bila kita pakai benda ni tadi, apa kat tengah-tengah dia Apa kat tengah-tengah dia? Macam mana nak buat? Sekejap. Saya pakai ni. Alamak. Saya testing ni Saya testing dulu. Boleh ke tidak? Kalau tak boleh, yuk. Okay, so kita ada rumah. Jadi saya ambil sensor. Sensor tadi.
kita ada sensor dan kita ada alarm. Macam ni. So sekarang kita tak ada jin dan kita tak ada polis, kita tak ada guard, kita ada sistem. Kita ada satu sistem elektronik yang kita nak buat sendiri. Sistem elektronik yang kita nak buat sendiri untuk jaga rumah awak ni. Sekejap Okey. Jadi sensor ni lah yang kita namakan input. Sensor ni lah yang kita namakan input. So, kalau awak pasang sensor tu, kata pintu sensor A, tingkap sensor B. Faham Kita ada dua input. Kita dah pasangkan sensor sebagai input. Sensor A, sensor B. Sensor A, sensor B. Okay, ingat benda ni ada kaitan dengan lita yang awak buat tu lah. Ada kaitan atau tak ada kaitan? Lita lain. Okay. Kemudian awak ada output. Output awak ialah siren alarm. Kita namakan dia X. Okay. So tinggal lagi apa kat sini? Tinggal lagi going. Benda yang belum ada lagi kat sini ialah otak tiruan. Otak tiruan ni tak ada. Okay. Macam tu lah dia. Okay, saya menceritakan semula Saya menceritakan semula. Okay, kita ada rumah tadi, kita nak rumah kita dijaga daripada pencerobohan. Jadi kita jumpa dengan engineer teknologi, diorang mencadangkan memasang lita elektronik. Jadi dia pun mencari. Benda yang nak dipasang ialah sensor A, sensor B. Sensor A pasang dekat pintu, sensor B pasang dekat tingkap. Lepas tu nak bagi semua orang tahu ada kejadian rompakan, kita pun dicadangkan memasang siren alarm. Kalau pintu atau tingkap terbuka, dia akan berbunyi nyong. Semua orang pun tahu. Okey.
Jadi yang tak ada kat tengah-tengah ni ialah otak tiruan tu lah. Otak tiruan tu lah yang kita nak kena buat. Itu sebab kita belajar subjek digital. Okey. Ada faham ke tak? Tanya-tanya. Muhaimin. Awak ada ke tak? Ada sensei. Faham tak contoh saya bagi tu? Faham. Contoh. Okey. So kita cuba mendesain otak tiruan tu. Macam mana nak desain otak tiruan? Okey. Macam mana nak desain otak tiruan tu? Dia datang dengan kalau. Dia datang dengan kalau. Kalau dan kalau. Dan kalau lagi. Okey. Jadi otak manusia ni bila dia membuat keputusan semua berdasarkan kalau. Okey, kalau yang pertama. Okey, kita tengok kat sini. Kecil lagi lah. Okey. First. Kalau pintu terbuka. Alarm bunyi ke tak? Okey. Bunyi. Alarm bunyi. Okey, 2. Kalau pintu tak terbuka. Bunyi ke tidak? Alarm bunyi ke tidak? Alarm Kalau tak bunyi. senyap. Okey. Kalau tingkap terbuka. Alarm bunyi kan? Alright. Bunyi. Kalau tingkap tutup. Tingkap tutup. Alarm senyap. Betul. Kalau pintu tutup atau tingkap pintu tutup, tingkap tutup. Alarm senyap kan? Siap. Okeylah, saya cuba elak pakai perkataan tak bunyi. Saya pakai perkataan senyap. Nak bezakan bunyi dan senyap. Okey Saya elak pakai perkataan tak. Kalau pintu tutup tapi tingkap terbuka. Alarm bunyi, betul? Yang ketujuh. Kalau pintu terbuka tapi tingkap tertutup. Alarm bunyi. Alarm bunyi. 8. Kalau pintu terbuka, tingkap terbuka. Alarm bunyi. Alarm bunyi. Nampak? Kan terleceh kita buat macam ni. Tak satu-satu. Jadinya tu sebab kita ringkaskan jadi truth table. Sebab engineer memudahkan benda ni jadi truth table.
Sini input A, sini input B, sini X. Okay. A ialah pintu A ialah pintu. B ialah tingkap. Ini pintu. Ni tingkap. Dan ni dalam parent. Jadi nak mudahkan kita tulis banyak-banyak macam ni, cara ringkasan dia ialah kita buat truth table. Faham? Ini dia bukan nak cakap banyak-banyak. Ini dia bagi table, dia bagi jadual, dia bagi chart, dia bagi apa ke nama carta-carta je. Bacalah kan. Okey. Inilah datangnya truth table. Okey, kemudian awak ada belajar kan? 2/8 2/3. Inilah simbol ni. Lemak. Betul? Saya tak tahu. Nak buat kuasa tu. 2/2 4. 2/1 2 1, 2, 4, 8. Okay, ini sifar untuk binary Apa benda ni? Apa kaitan nombor-nombor yang ni dengan truth table dengan kekalau-kekalau ni? Ada banyak kalau ni. Ni salah ini sikit. Okay, cuba tengok balik pada rumah awak tadi. Kita balik ke rumah ni. Bila input awak ada dua, input A, input B. Kat rumah awak nak pasang dua sensor. Sensor A untuk pintu, sensor B untuk tingkap. Bila ada dua sensor, ada berapa kalau yang awak nak kena fikirkan? Ada berapa kalau yang awak nak kena fikirkan? Awak akan cakap kalau tingkap tutup, pintu tutup. Kalau tingkap tutup, pintu buka. Kalau tingkap buka, pintu tutup. Kalau tingkap buka, pintu buka. Ada 4 kalau. Jadi kalau ada dua sensor, dua input, kalau dia ada 4. Untuk dua input, kalaunya ada 4. Ada 4. Faham? Itu puncanya datang 2/2 sama dengan 4 ni Kuasa 2 ni menunjukkan ada dua input. Ada dua input. Kalau, contoh lagi satu. Kata awak nak tambah satu lagi sensor. Kata awak nak tambah lagi satu sensor. Awak nak pasang sensor dekat atap. Kalau awak nak pasang satu lagi sensor dekat atap, jadi maksudnya awak ada 3 input A, B, C. Bila 3 input, awak akan pakai yang ni, sifar yang ni. 2/3 sama dengan 8. Jadi kalau tu ada 8. Kalau pintu tutup, tingkap tutup, bumbung tutup. Alarm tak bunyi, senyap. Kalau pintu tutup, tingkap tutup, bumbung terbuka, alarm bunyi. Macam tu, awak kena fikir berapa dia punya kalau. Nak tahu kalau tu berapa, awak kena tahu input awak ada berapa. Dua kuasa input tu dapatlah bilangan kalau dia. Faham? Jadi masa awak belajar digital ni, setakat SEM 1 ni, setakat belajar-belajar, tidak mesti pun sama, dia akan pergi sampai 4 input sahaja. Dia tak akan pergi banyak. Dia akan buat sampai 4 input sahaja. Sebabnya 2/4 ialah 16. 2/16 2/16
4 ialah 16. Untuk menyelesaikan truth table yang ada 16 masih boleh diselesaikan pakai tangan. Pakai tangan maksudnya awak boleh selesai sendiri dalam exam. Kalau input awak ada 5, 2 kuasa 5 ialah berapa 2 kuasa 5 berapa? 32. Berapa? 32. Bila 32 nak menyelesaikan dia punya persamaan kena pakai komputer, tak boleh nak pakai tangan. Leceh. Jadi maksimum yang awak akan jumpa sampai 204 ni je. Ini maksimum untuk student pelajar. Pakai Google Table. Lebih daripada itu akan gunakan software komputer untuk selesaikan. Okey, saya rehat kat sini sekejap. Saya kejap, belum, sikit lagi. Truth table ni. Jadi kalau yang banyak-banyak kita tulis ni, saya tulis banyak, tapi sebenarnya ada 4 je. Sebenarnya ada 4 je, bukan 8. Kenapa saya tulis banyak kat situ, nampak ni kat atas ni, yang nombor 1 ni saya cerita pintu je. Nombor 2 saya cerita pintu je, nombor 3 saya cerita pintu, nombor 4 saya cerita pintu. Nombor 5 saya cerita dua-dua, pintu tingkap kan, sampai nombor 8 tu. Yang ni yang kita nak fikirkan ni. Yang ini yang kita transfer dia ke dalam truth table, dia akan jadi 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Orang ni tak pakai. Delete cell. Bila ada 2 input, 2 sensor, table awak ada je sebab 202 sampai dengan 4, 4 baris je. Siren alarm ni macam mana? Ini kita nak kena tahu nanti. Jadi berdasarkan kemahuan kita, kita nak kalau dua-dua sensor ni off, 00 ni off, 00 ni maksudnya dia tertutup. Bila tertutup dia off lah, tak bagi signal. Kita tak nak lah alarm tu bunyi, letaklah kosong. Tapi kalau salah satu terbuka, dia akan berbunyi. Salah satu terbuka, dia akan berbunyi. Jadi bila kita tengok dekat sini, salah satu terbuka dia nak berbunyi. Ini sebenarnya ialah gate aja. Gate aja dah cukup. Macam mana kita nak buat? Mari kita buat gate. Jangan. Saya pergi ke sini kejap. Mari kita membuat gate. Macam mana nak buat? Pakai apa Ini
Ini dia sebenarnya. Kalau kita pakai OR, salah satu ni on, salah satu ni bagi signal, salah satu ni terbuka, A dengan B ni, terus alarm berbunyi. Dah. Sekacang itu sekacang itu. Jadi sebenarnya awak dah boleh buat sistem sendiri. Bila orang datang tengok, orang akan cakap lah, macam ni je sistem rumah awak. Jadi awak boleh jawab lah, saya baru semester 1, saya buat litar OGate je. Nanti dah terror baru saya pakai Arduino ke, saya pakai Raspberry Pi ke, ni yang canggih-canggih Okay. Jadi mari try kita insertkan benda ni kejap. Main kat dalam sistem ni. Betukah? Alamak. Okay. Jadi kalau saya ada otak nanti, otak ni akan ganti kat dalam kotak otak tiruan ni. Macam mana saya nak buat? Pusing habis. Macam tu. AB akan datang daripada sensor, tingkap dengan pintu. X akan pergi ke alarm ni. Jadi salah satu yang terbuka, point, dia akan berbunyi. Okay, kacangnya lah. Jadi saya bagi conclusion balik apa benda yang saya tunjuk kat sini. Saya nak tunjuk dekat awak macam mana kita buat keputusan. Kita buat keputusan, saya cakap tadi, jumpa bomber lah, jumpa polis lah, jumpa security guard, ataupun jumpa engineer teknologi. Jadi kalau engineer teknologi, dia akan membuat robot yang boleh menggantikan manusia ataupun jin untuk jaga rumah ni. Kalau dia engineer civil, dia suruh buat pagar batu ke, pagar besi ke, pagar apa macam tembok ke, tembok Zulkarnain ke kan. Kalau engineer elektronik macam kita akan buat sistem elektronik yang boleh membagi tahu tuan rumah ada orang cuba pecah masuk. Jadi paling simple yang kita buat menggunakan OGate dia dah boleh. Syarat dia kena cari sensor, pasang dekat pintu, pasang dekat tingkap, dan kena beli alat yang boleh bagi tahu tuan rumah. Nama dia alarm, sistem alarm. Jadi kita pasang OGate. Sebabnya OGate kata kalau salah satu on, dia akan men-onkan siren tu. Selamatlah tuan rumah. Lepas tu saya kata, bila kita buat sistem, kena fikir dia punya kalau-kalau yang banyak ni. Apa kalau yang kita nak kena fikirkan, berapa banyak kalau yang kita nak kena fikirkan ialah bergantung dengan input kita. Dalam sistem yang kita nak buat ke atas tadi tu, input ada dua. Input A, pintu, input B, tingkap. Jadi 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 kalau. 4 kalau ni kalau kita tulis dalam bahasa penulisan panjang sangat, lenguh nak menaipnya. Jadi kita jadikan dia truth table kan. Faham? Jadi kita design, inilah unita dia, sekacang itu. Okey, ada apa nak tanya? Tutup yang ni. Okay, ada siapa nak tanya? Tak dengar, tekan kompas sikit. Ada Sensei. Ada. Ada ke dengan orang tu tak ada. 30 orang. Saya nak tanya kalau kita nak masukkan sensor tu kena masuk dekat A ataupun B tu lah. Sekejap. Sekejap.
Okay, Lut tanya tadi nak pasang sensor kena pasang dekat A dengan B tu. Ha. Okay, awak tengok benda yang senang tu je. Cara nak pasang sensor tu nak pasang ke OR gate awak, adalah benda-benda yang kena buat. Ada cara dia. Dia tak semudah satu wire je. Dia bukan satu wire je. Dia ada 3-4 wire. Jadi wire mana kita nak ambil, itu bila kita buat projek nanti barulah kita tahu. Masa kita lukis kacang bila awak nak buat projek baru tahu ada 3 wire lah. Masa lukis satu wire je, A je. Tapi sensor ni punya ada 3 wire. Mana satu nak dipakai? Dan itu kemahiran tu bila awak masuk SEM 2, SEM 3 nanti baru awak tahulah benda yang nak dipakai. Kalau setakat SEM 1 ni kita akan lukis cincai macam tadi tu. Dan kita pun yakin boleh jadi ni, boleh jadi. Jangan risau. Okay. Itu saya saja je sembang dengan awak nak ceritakan kepentingannya belajar digital. Bila awak dah naik atas, SEM 2, SEM 3, SEM 4, SEM 5, awak dah tak pandang dah digital ni. Sebabnya awak dah mula belajar data yang pandai-pandai, data yang hebat-hebat, data yang programming. Okey, kejap. Saya cari balik mana tadi benda tadi. Wow. Alamak, saya letak kat mana file tadi? Oh ni. Ya. Bila dalam kelas digital, subjek digital, awak akan buat data macam ni, data O ni je. Data O ni je, A, B kurang X. Awak akan pasang data macam yang awak buat dekat Tinkercad tu. Tapi bila awak dah naik lagi tinggi, semua ni akan jadi programming. Dalam programming, awak akan buat statement ni je. If sensor A satu dan sensor B satu, mungkin kena dapat. Digital right. And along bila awak main Arduino, dah mula programming, inilah coding dia. Okey, bukan N. O. O mana simbol? Ni simbol O. Nak cerita bila awak dah belajar lita pandai-pandai nanti, belajar programming, ini je, if sensor A equals to 1 or sensor B equal to 1, digital right, alarm siren akan jadi high. Coding ni akan menggantikan semua tu table ni. Coding ni akan menggantikan semua duk sembang banyak-banyak ni. Nampak? Semudah itu. Okey. Jadi bila kita buat sistem rumah ni tadi menggunakan sistem digital, IC digital ni harga dia 4 sen je. 4 sen je. Kalau kita pasang dekat rumah kita ni, bayar bil elektrik dia mungkin sebulan untuk sistem awak ni mungkin RM2 je. RM2 je sebulan kos elektrik. Berbanding dengan awak ambil security guard tadi, sebulan 900. Sebulan 900 nak kena bayar. Jadi awak kena tahu mana satu yang murah. Betul? Okey. Saya dah bebel berapa lama ni saya tak tahu. Okey, saya tutupkan ni. Sabar ni. Ada sesiapa nak tanya apa lagi?
Okey. Ingat sistem rumah tadi saya ada 2 sensor sahaja. 2 sensor A dengan B, sensor pintu, sensor tingkap. Jadi berapa kalau yang saya nak kena fikirkan ialah 2 kuasa 2 sama dengan 4. Ada 4 kalau. Kalau pintu tutup, tingkap tutup. Kalau pintu tutup, tingkap buka. Kalau pintu buka, tingkap tutup. Kalau pintu buka, tingkap buka. Jadi bila awak jumpa 3 sensor pula, ada sensor lain nak tambah. Kalau awak akan jadi 2 kuasa 3 sama dengan 8. Ada 8 kalau yang awak kena fikirkan. Okey. So table awak akan jadi ada 8 baris ke bawah. Nak kena cari output dia. Okey. Kita rehat 3 minit sekejap. Masih dengar lagu dulu. Rehat 3 minit cari air jap. Baik, Encik.
Okey, kita sambung. Kita main dengan Tinkercad. Okey, saya harap awak dah masang litar ni sendiri Siapa yang tak pasang, carilah masa pasang benda tu Saya tak nak paksa awak. Nak paksa pun awak bukan depan mata saya. Okey, kalau awak rasa nak seronok belajar elektronik, cubalah buat benda-benda ni. Bila awak dah boleh buat benda, patutnya seronok tu datang sendiri dekat awak Okey, apa yang kita nak kena buat? Saya rasa saya ada bagi list ni dekat awak. Cumanya saya ada tambah yang tengah ni. Tambah yang tengah ni. Sama macam tadi jugalah benda ni, sama macam tadi ni. Okey. Nanti saya bagi list ni dekat awak. Awak boleh isi lah. Awak boleh isi. Lepas tu sampai masa nanti saya suruh awak hantar. Dekat atas ni bolehlah taruh nama Sekejap. Okey, kita pasang litar ni berdasarkan litar yang saya bagi ni. Okey, berdasarkan litar ni ada dua input A dan B. Lepas tu kita ada dua inverter. Lepas tu kita ada dua AND gate dan kemudian kita ada satu OR gate dan keluaran dia kita labelkan sebagai X. Dalam amali ni kita tak tahu A apa, B apa, X tu apa. Input tu pasang pada sensor apa, X tu pasang pada output apa barang ke, kita tak tahu. Jadi untuk amali satu, benda tu kita tak payah ambil tahu. Kita sekadar nak menyelesaikan truth table tu je. Kalau tengok contoh yang saya bagi tadi, saya bagi tahu A tu sensor pada pintu. Sensor pun saya dah bagi gambar dia, sensor magnetic switch. B pun saya bagi, lepas tu sensor pasang pada tingkap, magnetic switch juga. X ialah output, siren alarm. Benda tu 12 volt, benda tu boleh keluar bunyi, itu yang kita dah bagi. Tapi untuk amali ni, tak kisah apa-apa pun, tak payah ambil tahu pun nak A tu sambung kat mana, B tu sambung kat mana, X tu apa benda, tak payah. Kita sekadar nak memandaikan awak memasang litar ni, kemudian mencuba input output, ada empat kalau, sebabnya ada dua input, 2 kuasa 2 sama dengan 4, jadi ada 4 kalau nak tengok apakah hasil keluaran dia, X tu apa, X tu 1 ke 0. Okey, semudah itu amali 1. Okey, jadi kita pun dah pasang litar tu macam ni. Saya pun dah pasang litar ni macam ni, awak pun dah pasang insyaAllah. Jadi kita nak fokus untuk mengisi table bawah ni. Isi truth table. Kalau A kosong, B kosong. Yang ni, yang first ni. Katakan, line kuning ni. A kosong, B kosong. X apa? 1 ke 0? Okay, ingat saya cakap kosong tu ialah
kosong volt ialah ground, ialah low, L-O-W. Apa lagi nak cakap kosong? Kalau 1, 5 volt. 1 high. 1 on. Okey. Itu perkataan-perkataan yang biasa awak kena ingat. Okey. Kemudian kita nak isi tabel ni berdasarkan lita Tinkercad kita. Lita tadi berdasarkan lita yang lukisan diagram tadi tu. Mengajar simbol tadi, skematik ni. Bila kita nak test benda ni, wire yang kita minat ialah wire ni. Wire warna purple ni. Ini adalah input A. Yang ni pula wire purple kat bawah ni input B. Purple ke biru ni? Biru. Yang ni biru lah. Yang atas ni purple. Yang bawah ni purple. Atas biru. Klik lah kat situ nanti dia keluar. Purple. Bawah pink. Siap lah. Okay, atas wire purple, bawah wire pink. Wire purple atas ialah input A. Wire purple, wire pink bawah ialah input B. Jadi kita kena alihkan wire ni ke kosong dengan ke 1. Baru kita tengok LED X ni menyala ke tidak. Okay, semudah itu. Macam saya cakap lita ini yang betul-betul pasang skema dia ialah si Fatin lah. Awak boleh sembang-sembang lah dengan Fatin. Sembang dia, jangan try dia, bapak dia marah. Okay. Kalau ada jodoh, salahnya. Okay, nak alihkan dia. Nak alihkan dia. Saya klik kat sini, saya alihkan je lah. Sekarang ni dalam keadaan satu, input A 1, input B 1. Nampak? Input B pergi dekat wire merah, input A pergi dekat wire merah. Jadi dua-dua ni sekarang ni tengah satu. Satu maksudnya yang bawah ni. Kita buat yang bawah dulu. Yang atas ni tidak. Kenapa saya buat yang bawah dulu? Sebab dia tengah sambung kat bawah, saya pakai yang bawah dulu lah. Okay. Sekarang ni kedudukan dia input A 1, dia lalu dekat wire ni ialah 5 volt. Jadi maksudnya dia 1. Input B dia sambung dekat wire merah juga 5 volt. So sekarang ni tengah 1. Jadi saya pun menekanlah simulation. Kebing. Bila saya tekan nampak simulation lampu X menyala. Maksudnya bila input 1, A 1, B 1, X ialah 1. Nampak? Letaklah 1 kat situ. Okay. Jadi kita pergi dekat table tu, tulislah 1. Dapatlah jawapan. Kemudian saya perlahankan, saya pelan-pelan saya pelan-pelan. Kemudian nampak kita nak try ni. Nak try yang bawah atas ni pula. Kita nak try input A 1, input B 0. Apakah keluarannya? Mari kita lihat. Di sini input A 1. Kat sini dah memang 1. Wire purple memang 1. Wire pink kita nak 0. 0 maksud dia ground. Saya alihkan dia. Alih. Oh, dah stop simulation dah. Belum stop. Stop simulation dulu baru boleh alihkan. Saya dah alihkan dia. Bila saya alihkan sekarang ni input A ialah 5 volt. Connect. 5 volt wire ni. Input B wire pink 0. Ground ni ground 0.
Jadi input kita ialah 10. 10. Bila saya tekan simulation, point. Simulation dah jalan 3 second, 4 second, 5 second dah jalan. Tapi lampu LED X tak menyala. Lampu LED X padam. Bila padam maksudnya kosong. Okey, kita tekan time kita buat. Kosong. Okey. Sekarang kita nak try yang ni pula. Kalau if input A kosong, input B 1. Mari kita try. Kalau input A kosong, input B 1, X apa jawapannya? Apakah observation pada X? Mari kita lihat. Kenalikan dulu, stop simulation. Input A 1, input A kosong input A kosong, alihkan ke atas. Dah beralih ke atas input A kosong sebab dia pergi ke ground ni, sebab dia pergi ke ground dia kosong. Kosong akan masuk dekat pin belakang atas ni, pin 13 maksud saya. So kita alihkan ini pula. 01, 01, wire pink ni input B alihkan ke 5 volt. Dah alih ke bawah ni. Jadi B akan masuk 5 volt, akan masuk 1, masuk ke kaki 1. Kita start simulation. Come on. Simulation dah jalan 5 saat, 6 saat, 7 saat. Tapi lampu LED X tak menyala, padam. Masih lagi dalam keadaan tak menyala, padam. Jadi kita pun buat conclusion point. Kalau input A kosong, input B 1, keluaran X ialah kosong. Semudah itu semudah itu. Okey. Kemudian kita nak try yang last kita nak try ialah 00. Kita nak try kalau input A kosong, input B kosong, X apa jadi? Apa jadi pada X? Kita pergi dekat data kita. Stop simulation. Dia kata tadi input A kosong. Wire purple input A memang kosong, Input B kosong. Sekarang ni input B 1, alihkan wire ni naik ke atas. Jadi kita dah dapat input A kosong sebab dia sambung kat ground. Input B pun kosong sebab dia sambung dekat ground. Jadi mari kita tekan simulation. Kita lihat hasilnya. Bertukar. Lampu tu menyala. Mari kita tengok lampu LED X menyala. Lampu LED X menyala. Jadi kita pergi ke kita punya truth table dan kita letaklah 1. Copy paste kat sini. Jadi kita boleh bagi tahu conclusion kita, kesimpulannya. Saya tulis bahasa Melayu je lah bila awak buat dekat kertas amali awak tu, tolong tulis English Kesimpulannya, apabila input A dan input B ialah sama,
keluaran X akan jadi 1. Hang. Semudah itu. Itu kesimpulan dia lah. Kalau siapa perasan, kalau siapa perasan, nampak? Kalau A dengan B sama, baru dia 1. Kalau kosong-kosong atau 1-1. Kalau dia tak sama, tak jadi. Ataupun awak boleh buat kesimpulan yang panjang lagi. Ini kesimpulan lah. Kalau awak tengok ada satu kataan lagi, nama dia discussion. Discussion apa nama dia? Ini kalau kita tulis discussion lah. Yang bawah ni conclusion. Ini ada banyak lagi kan. Ada tentu. Ini kalau kita nak tulis dalam bentuk report. Kalau kita nak tulis dalam bentuk report, inilah tulisan dia. Discussion apa, conclusion dia apa. Okay. Untuk SEM 1, report simple je, tak ada apa-apa. Tak payahlah tulis canggih-canggih sangat sampai 10 muka surat, tak ada. 1 muka surat, 2 muka surat dah cukup. Dan sebenarnya ini je sebenarnya. Kertas ni je. Okay. Kedek. Save dulu. Dulu lah. Okay, saya tutup ni Jadi cerita yang ni. Okay, ada siapa-siapa nak tanya? Apa ada soalan sila tanya.
Mudah benda ni mudah je. Saya harap awak semua boleh buat sendiri. Untuk lab yang kedua nanti, dengan menengok daripada truth table ni, macam mana kita nak menghasilkan daripada truth table, macam mana nak menghasilkan Boolean expression. Macam mana nak menghasilkan Boolean expression? Boolean expression ni ialah persamaan Boolean. Mana nak buat? Macam mana nak buat? Sikit lagi saya tambah. Point. Apa nama dalam ni? Truth table, nanti ni pula ialah second. Dalam digital kita ada 3 benda ni je sebenarnya. Dalam digital sebenarnya kita ada 3 benda ni je. Yang kita belajar pusing-pusing macam nak mati tu benda ni je. Kemudian ni error. Ring. Cantik. Dua arrow. Alah, tak ada. Ni. Ring. Lepas tu dalam digital kita belajar benda ni je. Awak akan berjumpa dengan keadaan di mana awak diberi persamaan expression boolean, dia suruh awak
buat circuit diagram. Dia suruh awak buat truth table. Ingat keadaan pertama, dia bagi awak persamaan Boolean expression, dia suruh awak buat circuit, dia suruh awak buat truth table. Boleh buat, tak ada hal. Dalam keadaan lain, keadaan yang kedua ialah dia bagi awak circuit diagram. Dia bagi circuit diagram, dia bagi litar skematik, dia suruh awak buat Boolean expression dan dia suruh awak buat truth table. Boleh juga. Boleh juga. Ataupun dalam keadaan yang ketiga, dia bagi awak truth table. Dia bagi truth table, dia suruh awak buat litar dan dia suruh buat Boolean expression. Jadi semua ni berpusing-pusing dekat sini je. Semua ni berpusing-pusing dekat sini je. Dia bagi awak mana-mana satu, awak boleh buat tiga-tiga ni. Boleh buat tiga-tiga ni. Dan awak ada belajar satu benda, nama dia K-map. K-map. K-map ni kat mana nak pakai? K-map tu akan pakai di sini. K-map tu akan memudahkan awak punya kerja di sini. K-map. Boleh tulis kat dalam. Tu ada kan? Kat sini ada K-map. Daripada truth table nak menghasilkan Boolean expression, awak kena guna K-map. Okay. Ada apa-apa nak tanya? K-map tu apa sensei? Awak belum belajar lagi lah tu. Bila awak tanya macam tu maksudnya awak belum belajar lagi. K-map ni cara nak menukar daripada truth table menjadi Boolean expression. Ada cara nak menukar daripada truth table jadikan dia persamaan. Nampak? Sekarang ni kalau awak tengok benda yang saya bagi ni, tak ada persamaan pun. Tak ada persamaan. Awak jumpa truth table je. Jumpa truth table je. Dan tadi saya tunjuk litar. Tadi saya tunjuk litar kan. Ni litar. Ni litar skematik. Nampak kat sini tak ada persamaan pun. Persamaan tu lah nama dia truth table. Macam mana nak buat daripada litar dan daripada truth table nak menghasilkan Boolean expression. Boolean expression. Inilah Boolean expression. Contoh contoh Boolean expression. Saya ambil satu. Ni. Ni Boolean expression ni. Nampak dia kata ada panjang bar kat atas ni, bergarisan-garisan ni kita sebut bar. Ni kalau nak sebut panjang lah ni, kita sebut pula bunyi dia akan sedikit kurang ajar lah. A, B bar, B, B bar, A bar, B. Macam tu kan kalau nak baca kan. Jawapan dia lah last A, B sahaja. Bunyilah banyak expression dia, macam ni punya panjang, dia boleh ringkaskan jadi pendek je. Sebenarnya, nanti awak akan belajar. Jadi amali kedua nanti saya ajar macam mana nak menghasilkan Boolean expression daripada truth table. Ni truth table ni macam mana kita nak menghasilkan Boolean expression macam tadi. Kalau macam ni saya boleh perhati sikit je saya dah boleh agak dah ni. A bar B bar campur A B. Kalau saya tengok lah macam mana saya boleh tengok sebab saya dah tengok benda ni sebelum ni. Jawab nanti saya kena ajar. Sensei.
Maksudnya dia tak bagi schematic diagram. Dia bagi jadual tu buat boleh equation lah. Kalau dia tak bagi schematic diagram, kat sini tak ada. Schematic diagram tak ada, awak boleh buat Boolean expression melalui truth table. Salah satu ni, kalau dia bagi salah satu ni, kalau dia bagi salah satu antara Boolean expression, truth table, circuit diagram, kalau diberi pada awak salah satu, awak boleh buat semua sekali. Faham? Jadi awak tahu bila saya bagi macam ni peta lah ni peta. Peta ni saya pun tak jumpa kat mana-mana. Saya mencipta peta ni sendiri kot. Jadi awak tak sesat lah. Daripada orang bagi persamaan je, awak boleh buat litar. Contoh macam tadi Contoh macam ni. Bila orang bagi persamaan macam ni, awak boleh buat litar dia. Nampak? Ada litar tak kat sini? Tak ada kan? Contohlah belah kanan ni. Ini semua persamaan je. Inilah Boolean expression. Boolean expression ni awak boleh buat litar. Daripada litar ni, daripada expression ni awak nampak A campur C. Campur ialah OR kan? Litar ni ialah sebiji OR, input ada A dengan C. Kalau tengok expression yang asal ada A, C, D. Ada A, C, D. Tapi bila kita simplify dia jadi AC. Maksud D tu sebenarnya tak pakai pun. Sensor D kalau awak pakai sebenarnya tak guna pun. Jangan pakai. Membazir. Sebenarnya pakai A dengan C je. Ini bila kita belajar satu lagi nama dia simplification Simplification. Ini saya nak sebut kat sini. Kalau orang bagi awak persamaan A campur C, AB campur AB bar, campur AC campur C, sebenarnya kita boleh buat litar. Kita boleh buat litar dan kita boleh buat truth table dia. Okey. Kalau orang bagi truth table, ini K-map Ini K-map. Ini macam mana nak meringkaskan nanti. Nanti awak belajarlah. Saya tak nak buat benda ni lagi. Tapi kalau orang bagi awak circuit, macam ni circuit ni. Bagi dia keluar dulu. Okey, ni. Ni orang bagi circuit ni. Nampak? Ini litar ni. Daripada litar sahaja, buatlah Boolean expression. Sebenarnya saya boleh ambil litar ni nak testing, tapi saya ambil litar yang paling simple lah. Saya pun Google juga mencari litar yang mudah untuk awak belajar. Untuk awak buat amali satu. Kenapa saya tak nak ambil litar-litar ni? Sebenarnya litar yang nombor 2 ni best ni. Litar yang nombor 2 ni best kalau kita buat amali. Sebab dia ada 3 input. Cuma saya tak nak. Saya takut awak tak reti guna Protobot lagi. Tak pandai sangat. Jadi saya bagi litar yang paling simple lah. Itu yang litar yang tadi awak buat tu. Okey. Daripada litar saja boleh buat Boolean expression. Nampak ni, kita kena cari F ni apa. Kemudian kita boleh buat dia punya truth table. Okey. Kalau dibagi truth table saja, truth table saja. Mana pula truth table saja? Sini. Ni. Kalau dia bagi truth table saja. Ingat saya kata. Bagi truth table saja, boleh buat Boolean expression, boleh buat litar juga. Boleh, tak ada masalah. Kacang nampak? Ini dia tunjuk ni. Ini dia tunjuk satu contoh. Sekejap, rasa tak keluar ni. Contoh ni, input sensor ABC, output. Tengok belah kanan tu ada ABC, A bar BC equal to 1, A B bar C equal to 1, A B C bar equal to 1, A B C equal to 1. Nampak? Ini ialah ABC tepi tu, yang ada bar apa semua tu, itu ialah Boolean expression. Dia akan susun jadi satu persamaan nanti. Tu awak belajarlah minggu depan nanti Okey, kacang. Tak nak bagi awak sesat, ingatlah saya punya formula yang ni. Sekejap, tak keluar lagi. Ni, formula ni. Awak takkan sesat bagi awak tahu. Dia bagi salah satu, awak boleh buat tiga-tiga. Kat sini ada K-map. K-map ni guna dia untuk membantu mendapatkan Boolean expression. Membantu untuk membuat persamaan. Kalau kita terror K-map ni bukan kalau-kalau, memang kena terror.
K-map ni dia boleh meringkaskan litar awak. Daripada litar awak punya banyak pakai komponen, alih-alih pakai 2 komponen saja ataupun kadang-kadang 1 je. Sama macam contoh tadi. Mana contoh tadi? Last ni. Ni salah satu contoh tak ada. Sekejap. Ni. Sama ada A campur B darab dengan A campur C. Panjang ni. Ini kita akan pakai 1, 2 or 1 N. Tapi ringkasan dia bawah ni je. Yang merah bawah ni. Dia boleh ringkaskan A campur BC. Sikit je. Boleh diringkaskan. Bila kita ringkaskan, kita akan kurang komponen. Okey, tutup ni. Sekarang ni sila buatlah. Saya tak boleh nak tengok awak buat ke tak buat. Pandai-pandai awak lah. Saya malas nak check seorang-seorang saya menyembang dengan awak ni pun dah lebih 2 jam lah. Kejap. Okey, tak ada apa nak tanya dah. Siapa ada apa nak tanya, sila tanya. Siapa yang tak ada apa-apa nak tanya, rasanya kita berhenti kat sini je. Cuma ingatlah semua benda yang saya bagi ni, nanti saya share, saya bagi kertas ni, bagi benda ni dekat WhatsApp. Buat kopi lah. Ya, itu je. Ada siapa nak tanya, tanyalah. Tak ada nak tanya, saya kira sampai 15. Kalau tak ada soalan, kita dah boleh, awak lah boleh tidur. Saya nakkan cerita Korea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa-siapa yang nak bersembang lagi, bolehlah stay kat sini. Saya tunggu sampai, saya duduk kat sini sampai 10.30. Siapa yang nak sambung tidur, nak pergi makan, nak pergi beraya ke apa ke, bolehlah jalan. Bolehlah.